Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersemangat. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama di bawah satu program anjuran JPN Kedah dengan kerjasama MPSM, iaitu Program Semara Inspirasi SPM tahun 2024. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk slot mata pelajaran sains. Dan untuk slot mata pelajaran sains ini, cikgu akan bersama-sama dengan Cikgu Jamil, Cikgu Nurul Hizan, Cikgu Syahidah, Cikgu Nur Akmal dan Cikgu Norliza. Di mana untuk slot mata pelajaran sains ini kami namakan sebagai Eureka Science SPM. Di mana kita akan meneroka bersama-sama pada hari ini topik-topik kritikal yang ada dalam mata pelajaran sains. Pertama sekali, cikgu perkenalkan dulu nama Cikgu Norzawani binti Zakaria. Dan bersama kita pada hari ini kita akan meneroka topik untuk tingkatan 5 bagi bidang pembelajaran yang pertama, iaitu mikroorganisma. Dan kita akan fokuskan ke dalam standard kandungan 1.3, iaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Dan hari ini bersama cikgu kita akan sama-sama membincangkan 4 standard pembelajaran di dalam standard kandungan ini, iaitu yang pertama, menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. Yang kedua, menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Dan yang ketiga, menjalankan eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dan standard pembelajaran yang keempat, kita akan sama-sama membincangkan berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Apa itu patogen? Okey, soalan cikgu untuk anak semua. Apa itu patogen? Cuba kita lihat pada tapak tangan ni. Wow, banyaknya mikroorganisma yang ada pada tapak tangan ini. Okey, pada tapak tangan ini kita ada mikroorganisma berfaedah, di mana anak-anak dah belajar untuk subtopik sebelum ni berkaitan dengan mikroorganisma berfaedah. Dan pada tapak tangan ini juga terdapat mikroorganisma berbahaya. Jadi mikroorganisma bahaya ini merujuk kepada patogen. Jadi merujuk kepada soalan cikgu tadi, apakah yang dimaksudkan dengan patogen? Patogen ialah mikroorganisma berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. So kat situ kita ada 2 poin dekat situ, patogen. Poin yang pertama, mikroorganisma berbahaya, dan poin yang kedua, mikroorganisma berbahaya ini menyebabkan penyakit. Jadi itulah maksud patogen. Okey, jom cikgu nak tunjukkan satu contoh penyakit yang disebabkan, yang dibawa oleh patogen, iaitu Mpox. Apa itu Mpox? Anak-anak tahu apa itu Mpox? Mpox ialah penyakit yang disebabkan oleh patogen, iaitu dikenali sebagai virus monkeypox. Okey, di mana untuk penyakit Mpox ni, apakah tanda dan gejala jangkitan? Kita dapat lihat, yang pertama akan berlaku ruam dan lepuh yang bermula di muka, kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki, diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Dan simptom-simptom lain untuk penyakit Mpox ini, keletihan, demam, sakit kepala, bengkak kelenjar limfa, sakit belakang dan juga sakit otot. Dan penyakit Mpox ini yang disebabkan oleh patogen, iaitu virus monkeypox tadi, adalah berisiko dan boleh memberikan berisiko dan boleh memberikan komplikasi kepada golongan tertentu seperti kanak-kanak, ibu mengandung dan pesakit yang mempunyai tahap imun yang rendah. Akan menyebabkan penyakit ini menjadi lebih serius. Okey, soalan yang kedua untuk anak-anak. Mencegah atau merawat penyakit, yang mana lebih baik? Okey, dalam gambar ni, ada gambar yang pertama, kita dapat lihat seorang perempuan yang sedang mencuci tangan.
mencuci tangan ini adalah untuk mengawal dan mengurangkan penyebaran penyakit. Ini ialah ini ialah contoh bagaimana kita cuba untuk mencegah penyakit. Okey, gambar yang kedua kita dapat lihat seorang pesakit yang telah dimasukkan ke dalam hospital dan sedang diberi rawatan. Ini adalah contoh merawat penyakit. Okey, bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit? Okay, kita boleh menggunakan teknik yang dinamakan sebagai teknik aseptik. Apa itu teknik aseptik? Teknik aseptik ialah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okay, mari kita tengok pula bagaimanakah cara untuk merawat penyakit. Okay. Antara ubat yang boleh digunakan untuk merawat penyakit berjangkit, kita boleh gunakan yang pertama, kita ada antibiotik. Kemudian kita ada antifungal dan juga antiviral. Okey, merujuk kepada soalan cikgu tadi, mencegah atau merawat, yang mana lebih baik? Jadi teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat, di mana teknik aseptik ini dapat menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okay, mari jom kita tengok bagaimanakah teknik aseptik ini dilakukan. Kita ada 5 teknik aseptik. Okay, cuba recall balik. Yang pertama ialah pensterilan. Okay, teknik yang pertama ialah teknik pensterilan. Teknik yang kedua melibatkan teknik pendidihan. Teknik yang ketiga pula penggunaan antiseptik. Teknik yang keempat penggunaan disinfektan dan teknik yang kelima penggunaan sinaran. Okey, jom kita tengok satu-satu teknik aseptik yang terlibat. Kita tengok dulu teknik yang pertama iaitu pensterilan. Bagaimanakah proses pensterilan dilakukan? Okay, pensterilan adalah proses yang merujuk kepada proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisme daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okay, di bawah teknik pensterilan ini ada 5 kaedah yang boleh kita gunakan. Kaedah yang pertama ialah melibatkan penggunaan haba. Di mana contohnya ialah kita menggunakan autoclave. Okay, alat autoclave ini melibatkan penggunaan suhu melebihi 130 darjah Celsius, di mana suhu yang tinggi ini mampu membunuh mikroorganisme dan spora. Kaedah yang kedua ialah penggunaan bahan kimia. Contoh yang paling mudah ialah penggunaan sabun. Ya, setiap hari kita akan basuh tangan menggunakan sabun untuk memastikan untuk memastikan mikroorganisme dibunuh. Yang ketiga pula ialah kaedah sinaran. Contoh kaedah sinaran ini melibatkan penggunaan sinar ultraungu. Kaedah yang keempat pula melibatkan tekanan tinggi. Contoh yang paling mudah ialah penggunaan periuk tekanan. Kebanyakan daripada kita di rumah mesti ada periuk tekanan yang digunakan untuk memasak ataupun aktiviti harian lah. Dan yang kelima ialah melibatkan kaedah penapis. Contoh penggunaan kaedah penapis ini ialah penapis mikron, di mana penapis mikron ini menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisme yang sangat kecil, di mana saiznya lebih kurang 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer. Daripada apa? Daripada air ataupun cecair. So, kita dah tengok dah 5 kaedah yang digunakan dalam teknik yang pertama iaitu teknik pensterilan. Jom kita teruskan untuk teknik yang sebelum kita teruskan ke teknik yang kedua, cikgu ada sediakan satu video berkaitan dengan teknik autoclave. Supaya kita dapat lebih faham
bagaimana teknik autoklaf ini dilakukan. Portable autoclave operation procedure. Open the seal cover. Take out the disinfection bucket. Add about 3 liters of distilled or pure water to the chamber. The water level should be below the disinfecting bucket bracket. Place the sterilizing bucket on the bracket inside the chamber. Align the steam guide groove with the sealing cover clasp. Put the items that need to be disinfected in the disinfection bucket. Insert the steam guide tube on the seal cover into the steam guide groove of the disinfection bucket. Put on the seal cover. Close the 6 clasps and tighten the screws. Open the exhaust valve. Turn on the power. Start to heat up. When there is a large amount of white steam from the exhaust valve, wear protective gloves. Close the exhaust valve. Observe temperature gauge. When the pointer reaches 126 degrees, the stopwatch starts to time sterilization. At this time, if the temperature inside the cavity exceeds 129 degrees, pressure exceeds 0.18 megapascal, the safety valve will automatically open to relieve pressure and cool down. After sterilization time meets the requirements, disconnect the power supply. Wear protective gloves and open the exhaust valve. Observe temperature gauge. Wait until the pointer drops to 0 and no white steam emerges from the exhaust valve. The sealing cover can be opened. Okey, mesti anak-anak dah faham ya bagaimana teknik autoklaf dilakukan, di mana melibatkan penggunaan haba suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma dan juga spora. Kita teruskan kepada teknik aseptik yang kedua, iaitu pendidihan. Apakah itu pendidihan? Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian. Okey, anak-anak boleh lihat dalam gambar. Okey, kita ada gambar botol susu. Okey, itu adalah contoh alat yang boleh digunakan untuk alat yang kita guna untuk membunuh mikroorganisma lah, menggunakan kaedah pendidihan ni. Selain pada botol susu, jarum suntikan dan juga peralatan doktor gigi. Seterusnya, kita tengok teknik yang ketiga, iaitu antiseptik. Okay, penggunaan antiseptik ini melibatkan bahan kimia yang disapukan pada permukaan kulit manusia ataupun luka, di mana untuk mencegah jangkitan patogen yang boleh membawa kepada penyakit. Dan kita lihat ya, di sini ada contoh-contoh antiseptik yang kita boleh gunakan, iaitu yang pertama kita ada akriflavin dan povidon. Okay, di sini tujuan fungsi akriflavin dan povidon ialah dapat membunuh mikroorganisma. Jadi anak-anak kena jelas, okay, apakah fungsi akriflavin dan juga povidon ni, bagaimana dia boleh membunuh mikroorganisma. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kita ada proflavin, di mana proflavin bertindak menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Dan contoh antiseptik yang ketiga, cikgu yakin kita selalu dengar penggunaan alkohol isopropil 70%, di mana alkohol isopropil 7% ini digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okay, anak-anak boleh lihatlah contoh-contoh antiseptik pada rajah. Contoh kat sini akriflavin, nama lain bagi akriflavin ialah ubat kuning. Juga dikenali sebagai ubat kuning. Seterusnya, teknik yang keempat iaitu teknik disinfektan, di mana teknik ini melibatkan penggunaan bahan kimia
yang digunakan pada benda bukan hidup. Contohnya kita ada cadar, tandas dan juga kolam renang. Di mana disinfektan ini adalah bertujuan untuk membunuh mikroorganisme terutamanya patogen yang boleh membawa penyakit. Dan disinfektan ini tidak sesuai digunakan pada kulit ataupun luka. Hanya digunakan pada benda bukan hidup. So contoh disinfektan yang kita boleh gunakan, kita ada bahan peluntur, hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Seterusnya kita tengok teknik aseptik yang kelima, iaitu teknik sinaran. Teknik sinaran ini melibatkan sinaran mengayon seperti sinar ultraungu, sinar X dan sinar gamma, di mana dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Dan sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisme dan memusnahkannya. Contoh penggunaan sinar ultraungu ini ialah di dalam bilik bedah, di mana sinar ultraungu ini digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam bilik bedah tersebut. Cikgu ada sediakan satu video di sini untuk kita tonton bersama-sama untuk memberi gambaran ataupun pemahaman yang lebih jelas lah bagaimana teknik sinaran ini digunakan di dalam bilik bedah. Jom kita lihat. SteraPro is a UVC disinfection robot. It is intended to reduce hospital infections on a whole new level. And when used preventively, infections can drop by 30% or more. It upgrades your manual cleaning process with extremely simple automated contactless disinfection. SteraPro is designed in the way that any hospital can start using it immediately, and only 5 to 15 minutes is needed to completely disinfect the room. It is mobile, so you can use it in any location, from operating theatres and ICUs, patient rooms, and even in ambulance vehicles. The robot is controlled through a smart app, assuring only authorized operators can use it. It automatically detects the room size, which eliminates the chance of human error. The operator simply selects the correct disinfection time by covering the whole room. After that, everything is automated, and the operator can spend their time on other assignments. With its powerful lamps, it easily reaches high-touch surfaces. Furniture, surgical lights, door handles, nothing is out of reach of SteraPro. The robot features motion sensors that shut down the device if anybody walks into the room, preventing unwanted exposure to the UVC. When finished, a notification is displayed. And that's it, ready to move to the next place, making contactless disinfection a preventative procedure in your hospital. Okey, so kita dah tengok dah bagaimana penggunaan sinaran di dalam bilik bedah. Kita teruskan untuk bahagian yang satu lagi kita nak tengok, iaitu berkaitan dengan antibiotik. Pernahkah anak-anak mendengar antibiotik? Cikgu yakin dah biasa mendengar antibiotik. Contohnya kalau antibiotik ni, bila kita akan guna antibiotik, apabila kita ke klinik. Dia adalah salah satu ubat lah. Seperti yang dah dibincangkan di awal tadi, antara kaedah untuk merawat penyakit ialah melibatkan penggunaan antibiotik. Di mana antibiotik ialah ubat untuk merawat penyakit disebabkan bakteria. Perkataan biotik itu dia anti kepada bakteria, dan antibiotik ini digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Dan anak-anak kena ingat untuk antibiotik kita tak boleh guna untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus. Pernahkah anak-anak mendengar berkaitan dengan kerintangan antibiotik? Apa itu kerintangan antibiotik? Kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Jadi antibiotik tak lagi berkesan untuk merawat jangkitan penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Bahaya ataupun tak bahaya? Ada bahaya tak? Kalau kita berlaku keadaan
kerintangan antibiotik? Sudah tentulah bahaya. Kerana kerintangan antibiotik menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlaku kerintangan antibiotik? Okey, yang pertama sekali ialah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Okay, penggunaan antibiotik yang berlebihan, kita ikut dos, kita ambil antibiotik tu lebih daripada yang disarankan oleh doktor. Kemudian yang kedua, penggunaan antibiotik yang tak tepat. Di mana menggunakan antibiotik untuk merawat jangkitan ataupun penyakit yang disebabkan oleh virus. Punca yang ketiga ialah tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, di sini cikgu nak kongsikan siapakah orang pertama yang menemukan antibiotik. Okay, kita ada Sir Alexander Fleming, di mana Sir Alexander Fleming telah mengkaji tindakan fungi Penicillium sp terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi dalam topik ni kita akan ada satu eksperimen, di mana eksperimen ini adalah untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okay, jom kita tengok sama-sama dengan cikgu. Okay, untuk yang pertama sekali, anak-anak kena mengenal pasti tujuan eksperimen ini terlebih dahulu, di mana untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dan pernyataan masalah untuk eksperimen ini ialah apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dan kita tengok sama-sama apakah hipotesis untuk eksperimen ini. Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Jadi dalam setiap eksperimen yang dilakukan, anak-anak perlu mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. Di mana pemboleh ubah dimanipulasikan di dalam eksperimen ini ialah kepekatan antibiotik, di mana kita akan menggunakan kepekatan antibiotik yang berbeza. Okay, kepekatan yang rendah dan juga kepekatan yang tinggi. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Okay, keputusan eksperimen yang akan diperhatikan ialah luas kawasan jernih. Dan faktor yang perlu dikawal ataupun ditetapkan sepanjang eksperimen ini ialah merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan, iaitu jenis bakteria. Okay, ini adalah lakaran radas bahan bagaimana eksperimen ini dilakukan, di mana kita boleh perhatikan pada raja kita akan menggunakan ceper kertas turas yang direndam di dalam larutan penicillin, iaitu antibiotik. Penicillin adalah contoh antibiotik, di mana antibiotik ini mempunyai kepekatan yang berbeza. Kita akan menggunakan larutan penicillin berkepekatan 10%, 20% dan juga 30%. Dan anak-anak boleh perhatikan dalam eksperimen ini ada satu ceper kertas turas yang kita hanya akan rendam di dalam air suding. Itu adalah merujuk kepada kepekatan antibiotik 0%. Okay, untuk kita lebih faham dan jelas bagaimana eksperimen ini dilakukan, cikgu ada sediakan satu video untuk kita tonton bersama-sama. Jom!
Okey, so kita dah selesai menonton video bersama-sama bagaimana eksperimen dilakukan, dan di sini cikgu nak kongsikanlah pemerhatian daripada eksperimen yang dilakukan, di mana selepas 3 hari kita boleh perhatikan ada terdapat kehadiran kawasan jernih pada sekeliling ceper kertas turas, di mana kita boleh perhatikan pada ceper kertas turas yang direndam dalam antibiotik berkepekatan tinggi menghasilkan luas kawasan jernih yang lebih besar berbanding dengan ceper kertas turas yang direndam dalam antibiotik berkepekatan rendah. Okey, di sini cikgu nak kongsikan juga penjadualan data untuk eksperimen yang kita tonton bersama-sama tadi, di mana di sini kita tengok untuk kepekatan antibiotik yang berbeza bermula pada 0% hingga 30%, terdapat perbezaan luas kawasan jernih yang terhasil, di mana kita dapat perhatikan di sini bagi kepekatan antibiotik 30%, di mana kepekatan antibiotik paling tinggi menghasilkan luas kawasan jernih paling besar, iaitu 10 cm. Mengapa keputusan sedemikian yang kita peroleh? Okey, kerana luas kawasan jernih bagi kepekatan antibiotik 30% paling besar kerana kepekatan antibiotik paling tinggi membunuh paling banyak bakteria ataupun pertumbuhan bakteria paling rendah. Okey, jom seterusnya kita nak bincangkan bagaimanakah kaedah-kaedah rawatan yang kita boleh gunakan untuk merawat penyakit berjangkit. Kita tengok contoh penyakit yang pertama. Kita ada pneumonia. Okay, pneumonia ialah penyakit yang disebabkan oleh bakteria Streptococcus pneumonia, di mana penyakit pneumonia ini kita boleh menggunakan antibiotik. Dan anak-anak cuba recall balik contoh antibiotik ialah penicillin. Penyakit yang kedua, kita ada penyakit athlete's foot. Okay, kita boleh perhatikan penyakit athlete's foot ni pada raja yang cikgu sediakan, dan di mana penyakit athlete's foot ni disebabkan oleh fungi yang dikenali sebagai Trichophyton rubrum. Dan bagaimanakah kita nak merawat penyakit yang disebabkan oleh fungi ini? Kita boleh menggunakan antifungal. Contoh, clotrimazole. Okay, penyakit yang ketiga ialah penyakit kayap. Penyakit kayap ialah penyakit yang disebabkan oleh virus. Apakah nama virus tersebut? Varicella zoster. Jadi apakah ubat ataupun rawatan yang kita boleh guna untuk merawat penyakit kayap? Kita boleh menggunakan antiviral. Contoh antiviral ialah aciclovir. Okey, nampaknya kita dah bincangkan beberapa topik. Kita dah bincangkan bagi apakah itu patogen tadi. Kemudian kita dah tengok teknik-teknik aseptik yang boleh dilakukan. Kita ada 5 teknik aseptik semua. Kemudian kita dah tengok contoh penyakit dan bagaimana merawat penyakit tersebut. So, sampai untuk slot seterusnya, iaitu kita nak cuba bersama-sama untuk menjawab soalan. Cikgu ada sediakan soalan untuk kertas 1 dan juga kertas 2 bahagian A dan juga bahagian B. Dan kita tengok dulu soalan untuk kertas 1, di mana soalan kertas 1 adalah melibatkan soalan objektif. Okey, jom kita jawab sama-sama. Soalan yang pertama, antara kaedah pensterilan berikut, yang manakah digunakan pada permukaan benda hidup? Jadi untuk jawab soalan ni, anak-anak kena tengok betul-betul. Keyword di sini adalah permukaan benda hidup. Jadi cuba recall balik, tadi kita dah bincangkan. Apa contoh teknik yang kita guna untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan benda hidup? Ya, tepat sekali. 100% betul. Jawapan antiseptik. Jom kita cuba pula soalan yang kedua. Seorang penunggang motosikal mengalami luka di bahagian lutut kerana terjatuh daripada motosikalnya. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menghalang jangkitan mikroorganisma? So kita baca betul-betul. Dekat sini kita nampak luka.
Jadi bila luka, kaedah mana yang sesuai kita gunakan? Okey, pilih-pilih. A, B, C ataupun D. Ya, tepat sekali. Jawapan B iaitu menyapu luka menggunakan antiseptik. Hebat betul anak-anak murid cikgu hari ini. So, kita teruskan soalan yang ketiga. Seorang lelaki telah jatuh sakit dan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Doktor yang memeriksa lelaki berkenaan telah memberikan ubat antibiotik. Apakah penyakit yang mungkin dihidapi oleh lelaki tersebut? Antibiotik. Doktor memberikan antibiotik. Antibiotik anti kepada bakteria. Bermaksud antibiotik adalah ubat yang kita guna untuk rawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Jadi apakah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria? Okay, cuba ingat balik. A. Pneumonia, B. COVID-19, C. Athlete's foot ataupun D. kayak. Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah pneumonia. Okey, kita teruskan soalan yang keempat. Masih lagi untuk soalan kertas 1. Seorang murid mengalami masalah kegatalan pada kakinya disebabkan oleh penyakit athlete's foot. Apakah rawatan yang sesuai diambil oleh murid tersebut? A. Vaksin, B. Antifungal, C. Antiviral ataupun D. Antibiotik? Ya, jawapannya ialah antifungal. Soalan yang terakhir untuk kertas 1, soalan yang kelima. Raja menunjukkan tindakan penicillin ke atas koloni bakteria. Apakah yang ditunjukkan oleh kawasan jernih di atas? Okay, cuba tengok bila kita buat eksperimen tadi, video yang kita tonton bersama-sama, keputusan eksperimen ada terhasilnya luas kawasan jernih. Jadi apakah yang ditunjukkan oleh kawasan jernih tersebut? A. Adakah bakteria menjadi aktif? B. Bakteria menghasilkan toksin? C. Pertumbuhan bakteria pesat ataupun D. Pertumbuhan bakteria terencat? Ya, cuba jawab. Betul, tepat sekali jawapan anak-anak D. Pertumbuhan bakteria terencat. Okey, so kita sambung, kita teruskan perbincangan soalan. Kita cuba lihat contoh soalan untuk kertas 2. Kita tengok dulu bahagian A. Untuk bahagian A adalah soalan yang melibatkan soalan kemahiran proses sains. Soalan mengeksperimen. Jadi, apakah langkah pertama yang kita perlu lakukan? Okay, anak-anak kena pastikan meng-highlight dulu. Kita gariskan dulu kata-kata kunci yang membawa kepada jawapan kita. Highlight, gariskan, cari dulu kunci kepada jawapan kita iaitu pemboleh ubah yang ada lah. Okay, di sini cikgu nak highlight perkataan antibiotik yang mempunyai perkataan yang berbeza di mana ini adalah kunci untuk PM kita. Kalau kita nak menulis antibiotik yang mempunyai perkataan yang berbeza, kita tukarkan dalam bentuk jawapan pemboleh ubah. Anak-anak kena ingat, mesti mula dengan parameter, kemudian diikuti oleh bahan. Jadi jawapan untuk pemboleh ubah dimanipulasikan ialah keperkataan antibiotik. Perkataan seterusnya, cikgu nak highlight perkataan pertumbuhan bakteria. Okey. Jadi pertumbuhan bakteria ni cuba. Kunci untuk pemboleh ubah yang mana satu? Ya, betul. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Yang kita tak nampak lah pertumbuhan bakteria. Selepas 3 hari. Okey, kita boleh highlightkan perkataan selepas 3 hari. Di mana itu ialah kunci untuk PMR. Tempoh masa. Okay, kita tengok pula, perhatikan pada rajah yang ada. Di sini, kita boleh highlightkan bersama-sama perkataan antibiotik berkepekatan tinggi. Antibiotik berkepekatan rendah. Di mana di sini kita ada 2 PM lah. PM yang pertama, antibiotik kepekatan tinggi dan PM yang kedua ialah antibiotik berkepekatan rendah. Seterusnya, kawasan jernih. Jadi kawasan jernih ialah pemboleh ubah, kunci untuk pemboleh ubah bergerak balas yang boleh kita perhatikan iaitu luas kawasan jernih. Okey, dan antara tips untuk kita skor ataupun kita menjawab soalan bahagian A dengan baik ialah anak-anak kena pastikan, okey, anak-anak boleh kenal pasti apakah hipotesis untuk eksperimen ini. Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Tadi kita dah bincangkan, kita dah tengok sama-sama tadi bagaimana eksperimen ini dilakukan. So, apabila semua maklumat tu kita dah highlight, dah kita dah cari dan kita garis, so kita dah cukup yakin untuk menjawab soalan. Kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan satu faktor yang perlu diubah. Highlight faktor yang perlu diubah.
Faktor yang perlu diubah ialah merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, ambil sejar balik. Tadi kita dah highlight, dah gariskan dah, iaitu kepekatan antibiotik. Seterusnya, untuk soalan 2 Roman, nyatakan satu faktor yang ditetapkan. Faktor yang ditetapkan merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan, PMR kita. Jadi sudah tentu jawapannya seperti yang kita dah highlight tadi, okay, di awal soalan tadi, tempoh masa ataupun saiz ceper kertas turas. Okay, seterusnya, soalan B. Nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Okay, cikgu ada tips bagaimana kita nak menjawab soalan pemerhatian, di mana untuk jawapan pemerhatian, anak-anak perlu bandingkan PB nampak. PB nampak, PB yang boleh diperhatikan dengan mata ataupun merujuk kepada keputusan pemerhatian eksperimen kita tadi untuk kesemua PM yang ada. Jadi ceritakan untuk kepekatan antibiotik yang rendah, macam mana pemerhatian dia? Luas kawasan jernih. Untuk kepekatan antibiotik yang tinggi, macam mana dia punya luas kawasan jernih? Jadi contoh jawapan kat sini. Luas kawasan jernih di sekeliling kertas turas yang direndam dalam larutan antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar berbanding dengan kertas turas yang direndam dalam larutan antibiotik berkepekatan rendah. Mudah saja kita nak buat jawapan untuk pemerhatian. Seterusnya soalan C, nyatakan satu inference. Okay, berdasarkan pemerhatian DB, selalunya soalan inference ini akan ditanya selepas soalan pemerhatian, kerana inference ialah sebab kepada pemerhatian. Jadi bagaimanakah cara untuk menjawab soalan inference? Yang pertama, pastikan kita ada pemerhatian. Okay, anak-anak kena nyatakan pemerhatian terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh syarat yang kedua, perkataan yang kedua, kerana, dan diikuti oleh syarat ataupun perkataan yang ketiga, iaitu PB tak nampak bersama dengan sebab. Contoh jawapan kat sini kita boleh tengok, luas kawasan jernih di sekeliling kertas turas yang direndam dalam larutan antibiotik berkepekatan tinggi lebih besar. Jadi itu adalah jawapan pemerhatian yang di soalan B tadi. Kita ambil, kita copy and paste, tulis balik semula, kemudian diikuti oleh perkataan yang kedua, syarat yang kedua, kerana. Dan syarat yang ketiga, nyatakan PB tak nampak ataupun sebab kepada pemerhatian kita eksperimen ni, iaitu antibiotik berkepekatan tinggi membunuh lebih banyak bakteria. Dan dalam jawapan inference ni cikgu dah highlightkan dah dengan warna yang berbeza, iaitu warna merah mewakili syarat yang pertama, pemerhatian, kemudian ada kerana yang diwarnakan dengan warna hijau, dan perkataan yang warna biru, ayat warna biru itu adalah mewakili sebab kepada pemerhatian yang kita dapat daripada eksperimen itu. Seterusnya untuk D. Soalan untuk D ni adalah soalan aplikasi, di mana untuk soalan D ni minta kesilapan. Kita baca dulu soalan. Eksperimen diulang dan hasil keputusan menunjukkan luas kedua-dua kawasan jernih hampir sama bagi antibiotik berkepekatan tinggi dan rendah. Apakah kesilapan yang mungkin dilakukan semasa menjalankan eksperimen yang menyebabkan keputusan seperti di atas? Jadi apa kesilapan yang mungkin dilakukan? Okay, ini adalah contoh jawapan yang kita boleh terima 1 markah. Menggunakan antibiotik yang telah tamat tempoh ataupun rosak. Okay, so kita dah tengok soalan bahagian A. Kita teruskan untuk soalan di bahagian B. Okay, untuk soalan bahagian B, tengok kita baca soalan sama-sama. Syafiq pergi ke klinik untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sebelum suntikan, jururawat menyapu sejenis bahan di lengannya seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Mari kita baca soalan. Kita tengok soalan. Untuk soalan A, namakan bahan yang disapu pada lengan Syafiq sebelum suntikan diberikan. Kita highlight perkataan bahan yang disapu. Soalan minta namakan bahan yang disapu. Jawapannya betul, tepat sekali. Antiseptik ataupun alkohol isopropil 70%. Okey, kita cuba jawab soalan B pula bersama-sama. Apakah fungsi bahan yang dinyatakan di A? Disapu pada lengan Syafiq sebelum suntikan diberi. 1 markah untuk soalan B.
untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan kulit. Ataupun jawapan yang kedua, untuk mencegah jangkitan patogen. Jadi mana-mana jawapan anak-anak boleh ambil lah. Jawapan pertama ataupun jawapan yang kedua. Tapi berhati-hati, pastikan kita tengok untuk soalan B ni peruntukan markah ialah 1 markah. Bermaksud fungsi yang diminta ialah hanya 1 fungsi saja. Jadi anak-anak kena pilih jawapan yang tepat dan tulis di ruangan jawapan yang disediakan. Okay, untuk soalan C, rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan kaedah rawatan yang sesuai. Di mana kita ada kat sini ada 3 penyakit, kayap, athlete's foot dan juga pneumonia. Okay, maklumat dalam jadual, kayap kita akan rawat menggunakan antiviral, athlete's foot menggunakan antifungal dan pneumonia kita akan guna antibiotik. So soalan untuk C, penyakit kayap boleh dirawat menggunakan ubat antiviral, tetapi tidak boleh dirawat menggunakan antibiotik. Wajarkan jawapan anda. Jadi 2 markah untuk soalan ini. Bagaimana kita nak jawab? Bagaimana kita nak dapatkan 2 markah untuk soalan C ni? Okay. So ini adalah contoh jawapan. Anak-anak boleh tengok. Jawapan yang pertama, untuk markah yang pertama, antibiotik digunakan untuk merawat penyakit yang disebabkan oleh jangkitan bakteria. Okay. Jawapan untuk markah yang kedua, penyakit kayap adalah disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi tak sesuai lah kita menggunakan ubat antiviral untuk merawat. Kita tak boleh gunalah antibiotik tu. Tidak boleh guna antibiotik untuk rawat penyakit kayap. Sebab kayap adalah berpunca daripada jangkitan virus. Okay, untuk soalan D, Jason telah dijangkiti penyakit pneumonia dan telah diberikan preskripsi antibiotik oleh doktor yang merawatnya. Namun begitu, beliau tidak menghabiskan kesemua dos antibiotik seperti yang telah dinasihatkan oleh doktor kerana merasakan dirinya sudah sihat. Wajarkah tindakan beliau? Jelaskan jawapan anda. Jadi peruntukan markah untuk soalan ini ialah sebanyak 2 markah. Yang pertama, anak-anak kita perlu wajarkan tindakan beliau. Okay, dan kemudian untuk jawapan yang kedua, jelaskan jawapan anda. Jadi ini ialah contoh jawapan. 1 markah untuk jawapan wajaran iaitu tidak wajar. Untuk penjelasan, jelaskan jawapan anda. Jawapan penjelasan mana-mana 2 lah. Cikgu dah bagi contoh kat sini. Jawapan yang pertama, kerintangan antibiotik akan berlaku. Dan jawapan yang kedua, antibiotik yang diambil tidak akan berkesan sepenuhnya untuk merawat penyakit yang dihidapinya. Jadi mana-mana satu anak-anak boleh pilihlah jawapan untuk penjelasan. Jadi di sini kena ada jawapan untuk wajaran 1 markah dan juga 1 markah lagi adalah jawapan untuk penjelasan. So kat situ kita dah tengok bersama-sama soalan di bahagian kertas 1, kemudian kertas 2, soalan bahagian A dan bahagian B. Dan kita dah selesai perbincangan untuk kita pada hari ini, dan cikgu harap apa yang dikongsikan pada hari ini anak-anak boleh guna untuk menjawab soalan SPM yang akan datang dengan lebih baik, dan insya-Allah semua pasti akan dapat A+ untuk sains SPM. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.